Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi muzakarah kitab Matan Safinatun Najah. Kita dah sampai pada rukun sembahyang. Kita sebut rukun sembahyang ada 17. Yang muktamad ada 13. Cuma dalam kitab disebut 17. Jadi kita ikut apa yang ada di dalam kitab. Kita dah bincang 1 sampai 6. Hari ni kita masuk yang ke-7. Yang ke-7 pada hari ni kali inilah kita masuk yang ke-7. Al-i'tidal. Al-i'tidal pada sudut bahasa ialah al-istiqamah. Pada sudut syarak ay ya'ud ar-raki'u ila ma kana 'alaihi qabla ruku'ih. Orang yang rukuk kembali semula kepada perbuatan yang dia buat sebelum dia rukuk. Sebelum kita rukuk kita baca Fatihah. Kita rukuk. Kembali semula bangun. Itu i'tidal tu. Sami Allahu liman hamidah. Dan tidak disunatkan letak di dada. Itu sekadar yang saya tahulah. Itu hanya pendapat Salafi, Al-Wahabiyah. Selain daripada itu, Allah A'lam, tidak ada yang mengatakan sunat kembalikan tangan semula. Allah A'lam. Syarat untuk sahih i'tidal, alla yaqsida bihi ghairah. Kita tidak niat selain daripada i'tidal. Tu kita rukuk. Tak, tiba-tiba ada panah, nak panah kita. Jadi kita nak elok daripada panah, kita pun bangun. Bila bangun tu tegaklah. Alang-alang dah bangun, baik tidak terus. Kita niat lagu tu dalam hati, tak boleh. Sebab apa? Ketika kamu bergerak daripada rukuk ke atas tu, kamu niat nak lari daripada panah, bukan nak i'tidal. Jadi nak buat lagu mana rukuk balik, lepas tu barulah i'tidal balik. Okey. Wa alla yutawwilahu ala dhikril masyru'. Syarat seterusnya kita tak boleh panjangkan i'tidal lebih ataupun sama dengan qadar Fatihah. I'tidal zikirnya ialah subhana sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih fil as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada zikir tertentulah yang sunat kita baca. Apapun zikir itu tak boleh kita panjangkan sama kadar dengan Fatihah. Contoh Fatihah 20 saat, zikir 20 saat tak boleh. Ataupun lebih, Fatihah 20 saat, tak. Zikir i'tidal kita baca sampai 25 saat, 30 saat. Ketika itu batal salat. Batal salat kalau sengaja buat dalam keadaan tahu hukum tidak boleh. Itu kalau kita ambil pendapat yang mengatakan i'tidal rukun pendek. Kalau kita ambil pendapat kebanyakan ulama juga yang mengatakan i'tidal itu rukun panjang, maka tidak ada masalah nak panjangkan. Sejam tak ada masalah. Tak. Selesai. Yang ke-8 at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah dalam i'tidal. Kita sebut dah tadi tuma'ninah ialah sukunun baina harakatain. Diam antara dua harakah. Jadi kita rukuk. Rukuk tu satu pergerakan tu. Daripada rukuk naik ke atas tu gerakan yang kedua. Okey, mesti ada sukun, berhenti seketika antara dua pergerakan tu. Didhabitkan oleh ulama kita sekadar subhanallah. Tak wajib baca, tapi kita berhenti sekadar subhanallah. Allahu akbar, rukuk. Berhenti sekadar subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Begitu. Itu rukuk ni i'tidal. Jadi sami Allahu liman hamidah satu pergerakan, lepas tu nak sujud tu dua pergerakan. Jadi antara pergerakan bangun daripada rukuk dan nak sujud mesti ada sukun, berhenti seketika sekadar subhanallah, walaupun tak baca subhanallah, tapi ada sukun, berhenti. Yang ke-9 as-sujudu marratain, sujud dua kali. Sujud dua kali setiap rakaat. Sujud dua kali tapi dikira sebagai satu rukun sahaja sebab rupanya sama. Sujud yang pertama, sujud yang kedua rupanya sama. Jadi dianggap dua sujud itu satu rukun. Sujud pada sudut bahasa maknanya al-mail wa tatamun. Kita cenderung, kita condong begitu. Pada sudut ada pendapat juga mengatakan sujud pada sudut lughah al-khudu'. Kita khudu', kita rendah diri depan Tuhan, tazallul, rasa hina depan Tuhan, begitu. Pada sudut syarak ataupun istilah fuqaha, sujud disebut oleh kebanyakan ulama ialah mubasyaratu jabhatil musalli ma yusalli alaihi min ardin aw ghairiha. Bertemunya dahi orang yang sembahyang ke lantai, ke tempat sujud tu lah. Tu
Jadi kalau saya letak kepala saya ni, dahi saya ke lantai, itu dinamakan sujud. Tangan apa semua tu wajib tak kita letak kat lantai? Wajib. Tangan, dua tangan ni, dua lutut, dua kaki. Tapi itu dinamakan sebagai syarat. Dengan mana kalau saya dah letak kepala saja, iaitu saya punya apa ni, Allahumma shalli ala Muhammad, dahi saya ni dah letak di lantai, dah dinamakan sebagai sujud. Tapi sah tidak sah selagi mana tak letak baki al-a'dha, dua tangan ni, lepas tu dua lutut, dua kaki. Tapi dinamakan sebagai sujud tak? Kalau letak jabhah saja, dahi saja, dinamakan sebagai sujud, cuma sujud tidak sah. Tak. Mesti dua tangan ni kita letak, dua kaki kita letak, dua lutut pun mesti kena ke tanah lah. Itu kebanyakan ulama mentaarifkan seperti itu. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan as-sujudu wad'u jami'il a'dha' as-sab'ah. Sujud itu ialah letak 7 anggota di atas tanah, di atas bumi, di atas lantai, tempat sujud lah. Apa 7 tu? Dahi 1, 2 tangan, lepas tu 2 lutut, lepas tu 2 kaki. 2 kaki tu maknanya jari kaki lah, batin bagi jari kaki. Okey. Kalau ikut tarif yang kedua, kalau kita tak letak 7 anggota di atas bumi, tidak dinamakan sebagai sujud. Tidak dinamakan sebagai sujud. Yang pertama, letak jabhah dinamakan sebagai sujud. Tapi yang pertama nak sah mesti letak baqil a'dha. Tak. Yang kedua ni kalau tak letak memang nama sujud pun tak ada. Itulah dia punya beza sikit je. Ala kulli hal, dua-dua pendapat ni mengatakan mesti letak 7 anggota di atas tempat sujud. Yang ke-10, at-tuma'ninatu fih, kena tuma'ninah dalam sujud. Biar nampak beza antara pergerakan daripada atas ke sujud dan juga daripada sujud duduk antara dua sujud. Jangan laju zoom aku tu. Tunduk daripada atas Allahu Akbar, sujud. Bila sujud tu berhenti sekadar subhanallah, barulah Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Itu tamakninah. Al-hadi ashar, yang ke-11, al-julus baina sajdatain, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Syarat nak sah duduk antara dua sujud ni, kita bangun daripada sujud pertama untuk duduk antara dua sujud. Niat kita bangun tu bukan niat selain daripada nak duduk antara dua sujud. Macam tadi lah, kalau tengah-tengah sujud tu tiba-tiba mari ular ke lipan ke, kita angkat kepala. Angkat kepala, ala-ala angkat baik aku duduk antara dua sujud, tidak sah. Sebab angkat kepala kita tu dengan tujuan lain. Dia yang sah, kita angkat dengan tujuan untuk duduk antara dua sujud, ataupun tak niat apa-apa. Semuanya kita tak niat apa-apa pun. Setiap kali kita nak rukuk, nak sujud, nak i'tidal, bukan kita niat i'tidal, saja aku i'tidal, saja aku rukuk, saja aku sujud. Jadi nak sah sama ada tak niat apa-apa ataupun kita niat nak bangun daripada sujud untuk tujuan duduk antara dua sujud. Lepas tu samalah, tak boleh kita panjangkan zikir ketika duduk antara dua sujud dengan kadar aqall tasyahud, sekurang-kurang tasyahud, tahiyat awal lah ataupun tahiyat akhir yang kita wajib baca, kita ambil dalam 15 saat. Zikir ketika mana kita duduk antara dua sujud jangan sampai 15 saat ataupun lebih. Kalau tidak sah. Tapi kebanyakan ulama sama memilih mereka memilih duduk antara dua sujud ini duduk antara dua sujud ni rukun apa? Rukun panjang. Maka kalau ikut pendapat ini, maka tidak ada masalah nak panjang selama mana pun, tidak ada masalah. Yang ke-12, at-tuma'ninatu fi, kena tuma'ninah dalam sujud antara dua kena tuma'ninah dalam duduk antara dua sujud. Okey. Al-thalith ashar, yang ke-13, at-tasyahhudul akhir, tasyahud akhir. At-tasyahud ni pada asalnya nama bagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu asalnya. Kita mengucap tu
kalimah mengucap tu nama dia at-tasyahudu. Tapi diambil at-tasyahudu tu diletak sebagai satu nama bagi tahiyat akhir, tahiyat awal secara keseluruhannya. Itu. Jadi nama untuk satu juzuk kita letak bagi nama untuk benda yang menyeluruh. Benda yang banyak. Tu. Boleh tak? Okey. Itu yang ke-13. Disyaratkan pada tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Tahiyat awal tak sebut. Sebab tahiyat awal bukan rukun. Kita tinggal tahiyat awal sebenarnya yang kita sah. Yang rukun hanya tahiyat akhir. Tahiyat akhir disyaratkan nak sah mesti baca dalam bahasa Arab lah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Baca sampai habis. Kalau tak mampu dalam bahasa Arab, contohnya baru peluk Islam, belajar tak boleh nak sebut. Pelak. Lepas tu waktu nak keluar dah, tinggal 20 minit lagu tu. Nak belajar pun tak ada dah. Jadi terjemah. Cuma nak terjemah tu jangan terjemah semua benda yang ada dalam tasyahud akhir tu. Terjemah yang ma'thur, yang warid daripada Nabi sahaja. Boleh jadi tasyahud itu ditambah oleh beberapa perkataan, beberapa kalimah daripada ulama. Dan benda tu tidak ada masalah. Jadi tapi bila nak terjemah, kita terjemah yang ma'thur, yang warid daripada Nabi sahaja. Benda doa ni benda doa, benda zikir ni diluaskan. Dia tidak sempit lah. Tidak sempit. Tak payah bergaduh dalam lagu tu. Wa yusannu tartibuhu. Orang kita bergaduh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tak sebut sayyidina, bergaduh. Tak habis. Sampai dari dulu sampai sekarang macam tak ada kerja lain dah. Lepas tu ulama kita hari ni pun duduk jawab tu. Boleh tak baca as-siyadah dalam tahiyat, dalam azan, duk bahas benda lagu tu. Kita duk bergaduh. Jadi ulama kena bahas juga. Kalau tak adalah benda yang lebih besar ada orang nak bahas. Tentang isu coronavirus ni ke apa-apa yang berkait di hospital apa semua. Memang dia orang bahas juga, tapi kalau tidak ada isu-isu ni dibangkitkan, masa tu dia orang bahas benda-benda yang lebih sepatutnya itu, benda yang lebih besar yang boleh memberi manfaat yang sangat besar kepada umat itu, lebih banyak masanya. Tak. Wa yusannu tartibu. Wajib tertib tak? Kita baca tasyahudul akhir, tak wajib tertib. Melainkan kalau kita duduk main tukar turutan bacaan tu menyebabkan makna hilang. Makna lari. Makna lari. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi. Assalamu alayka. Mana kita tukar kalimah-kalimah tertentu yang maknanya menyebabkan lari. Contoh apa? At-tahiyyatul lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibah lillah. Lillah kita tukar li nabi ke? Nabi kita letak lillah ke? Jadi kalimah nabi dengan lillah tu dalam tahiyat juga. Cuma kita letak kat sini, betul letak kat sana. Tu mengubah makna. Tak boleh lah. Kalau mengubah makna wajib tertib. Susunan satu kalimah dengan kalimah, satu ayat dengan satu ayat tu kalau menyebabkan rosak makna, kena tertib, wajib tertib. Kalau tidak merosakkan makna, sunat tertib. Maksudnya baca macam kita sama baca tu lah, ikut tertib tu. Allah. Dan membatalkan salat lah kalau mengubah makna. Okey, berturut-turut. Adakah wajib berturut-turut baca tahiyat? Khilaf antara Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar. Imam Ar-Ramli sebut wajib berturut-turut. Imam Ibn Hajar sunat sahaja. Okey. Walau ajaza anhu, kalau tak mampu baca tasyahud akhir, nak buat lagu mana? Atas tu dah sebut ajaza tarjam al-mathur faqat. Allah a'lam. Baca terus. Ar-rabi'a asyar al-qu'udu fih. Yang 14 ialah duduk dalam tahiyat akhir. Jadi tahiyat akhir yang
rukun yang ke-13 itu ialah baca tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang ke-14 tu duduk dalam tahiyat akhir. Bagi yang mampu wajib duduk. Dan dua ni biasanya akan bersekali lah. Sama kita buat, kita duduk, kita baca tahiyat akhir. Ada orang dia tak boleh baca tahiyat akhir, tapi dia wajib duduk. Sebab apa? Sebab duduk tu satu rukun yang lain. Tasyahud akhir satu rukun yang lain, berbentuk bacaan, ini berbentuk perbuatan. Boleh? Contohnya orang tu orang bisu. Orang bisu boleh baca tahiyat? Tak boleh. Bila dia tak boleh baca tahiyat akhir, adakah dia tak boleh duduk tahiyat akhir? Wajib duduk tahiyat akhir. Lepas tu wajib dia duduk sekadar tasyahud al-akhir. Tasyahud akhir ambil 20 saat. Kalau standard baca tak terlalu laju, tidak terlalu lambat. Dia duduk saja-saja lah tu. Nak baca tak boleh, bisu. Duduk habis sekadar 20 saat dia pun Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum pun dengan ni lah. Nak hati ke? Nak. Okey. Jadi wajib duduk Okay. Al-khamis ashar yang ke-15 selesai situ. As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Boleh. Jadi disebut dalam matan as-salatu ala Nabi wa sallama fih. Selawat dan salam. Selawat dan salam disebut dalam matan. Ini benda faedah baru ni. Selawat dan salam disebut dalam matan. Selawat dan salam fihi, dalam tahiyat akhir. Lepas baca tahiyat akhir, kita pun berselawat ke atas Nabi. Jadi tak boleh tunggu dulu. Ini syarat ni. Mana syarat dia tak ingat. Syarat tahiyat akhir mana? Hilang apa mana? Sikit. Syarat selawat pada sini. Selawat ke atas Nabi. Bila nak selawat ke atas Nabi? Selepas daripada tasyahud akhir. Dia tak boleh selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu barulah at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Tak boleh. Mesti selawat dulu barulah tahiyat. Kalau kita mesti tahiyat dulu barulah selawat ke atas Nabi. Kalau kita terbalik kan, maka yang kita dahulukan itu tidak dikira. Contoh kita buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak kama sallaita ala Ibrahim. Habis selawat apa semua tu kita pun at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Begitu kita baca. Tak, apa hukumnya? Disebut tidak batal sembahyang sekalipun sengaja, sebab itu zikir. Cumanya apa yang kamu dahulukan itu tidak dikira. Malghi, tidak dikira. Malghi bahasa amiyah, mulgha, dibatal, dicancelkan. Jadi bila baca, habis baca tahiyat tasyahud akhir tu, dah ulang balik Allahumma salli ala Muhammad. Ulang balik selawat tu supaya selawat tu berada selepas tasyahud akhir. Tu. Dan tidak ada masalah kalau kita pisahkan antara tasyahud akhir dengan selawat itu dengan zikir. Habis tahiyat, habis tahiyat macam mana baca at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lepas habis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu habis tu. Kita masuk selawat. Kita tak masuk selawat terus, kita berzikir dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan setengah jam contohlah. Ataupun kita zikir dengan zikir-zikir yang lain, ataupun duduk diam saja. Duduk diam termenung tu. Tak, barulah kita Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tak batal. Okey, tadi saya berhenti panjang.
Saya sebut benda dalam matan macam agak berbeza dengan fakta. Apa dia yang saya baru nampak tu? Bila kita baca kitab, satu kitab tu berulang kali, ada benda baru yang kita akan dapat. Jadi disebut dalam matan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallama alaihi, selawat dan salam. Sedangkan sekurang-kurang selawat ialah Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekurang-kurang selawat untuk dikatakan sah salat. Dah. Allahumma salli ala Muhammad, tidak ada salam pun, dah memadai dah. Jadi rukun yang ke-15 selawat sahaja, bukan salam. Salam tak wajib. Dengan dalil apa dalam syarah sendiri sebut sekurang-kurang selawat ialah Allahumma salli ala Muhammad. Kalau wajib salam, kita baca Allahumma salli wa sallim dan salam ala Muhammad. Begitu. Itu sekurang-kurang Allahumma salli ala Muhammad. Terus boleh bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang paling sempurna Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nak tambah sayyidina lebih syamil lah. Lebih syamil. Tak tambah pun molek. Sebab yang warid Allah alam maksudnya tidak ada sayyidina, tapi kita baca sayyidina ta'adduban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ke-16 assalamu, kita bagi salam sekurang-kurangnya assalamualaikum. Tu assalamualaikum. Yang comel assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Berpaling itu sunat, tak wajib. Yang penting sebut assalamualaikum ataupun assalamualaikum warahmatullahi. Ada 10 syarat nak sahnya salam. Disebut dalam sebuah bait. Syurutu taslimi tahlilis salati idza, syarat salam yang merupakan tahlil bagi sembahyang. Tahlil tu asal minum, makan apa semua tu haram dalam sembahyang. Bila kita bagi salam halal balik. Jadi perkara tu halal, bila kita angkat takbir jadi haram, bila kita bagi salam halal balik. Syurutu taslimi tahlilis salati idza aradtaha tis'atun, bila kamu nak berapa ada tis'atun 9 sahat bi ghairi mira, bila cukup 9 ni sah tanpa syak lagi. Pertama arif ni apa? Syarat kepada kena ta'rif. Ta'rif ni mesti ada alif lam lah, ma'rifah. Assalamualaikum, tak boleh salamun alaikum tanpa alif lam, tidak sah. Yang kedua khatib. Khatib ni isyarat kepada kaful khitab, kena sebut assalamu. Tak boleh kita sebut assalamu alaihi dengan ghaibah. Assalamu alaihi tak boleh, mesti assalamu alaikum. Tu kaful khitab. Kemudian sil, kena sambung. Tak boleh kita pisah assalamu lepas tu kita selawat Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad alaikum. Tak boleh, mesti assalamualaikum sambung terus. Ataupun dipisahkan dengan at-tam ataupun al-hasan, itu boleh. Assalamu tamu alaikum, assalamul hasanu alaikum. Salam yang sempurna ke atas kamu, salam yang comel, yang molek, yang baik ke atas kamu. Cuma jangan dibuat. Sah tapi jangan dibuat benda yang pelik-pelik. Takut masyarakat kucak kacir. Kecuali kalau kita dah hajar masyarakat tu, kita nak buat tak ada masalah. Tapi kita bagi satu tempat, kita nak tunjuk kita ni hebat, kita mengaji, kita nak sebut assalamualaikum, tak payahlah. Menyebabkan huru-hara orang bergaduh. Jadi buat sahaja apa yang telah diamalkan di situ, selagi mana ada dalil walaupun dhaif. Kemudian ijma' isyarat kepada arif wa khatib wasil wajma'. Ijma' mana isyarat kepada kena jamakkan assalamualaikum. Kena masukkan mimul jama', tak boleh assalamualaika. Assalamualaika tidak sah. Kena belajar bahasa Arab lah ni. Wawali yang ada hajat nak jadi ustaz ke apa, kena belajar bahasa Arab. Tak boleh belajar fiqh saja, belajar tafsir sahaja, belajar apa lagi
ilmu lain, tak mesti bahasa Arab itu kunci. Wali ni apa? Kena mualah berturut-turut. Tak boleh assalamu lepas tu berhenti lama. Lama berhenti dan 3 minit baru alaikum. Tidak sah. Tidak sah apa? Batal solat. Tak batal solat. Salam tu tidak sah. Lepas tu nak buat lagu mana ulang balik salam tu. Macam tadilah. Kita baca assalamu alaika. Tak? Yang tu Allah Alam. Boleh jadi kalau sengaja sebut assalamualaikum batal sembahyang, Allah Alam. Tak, Allah Alam. Tapi yang ni kalau kita diam lama tak ada masalah. Pada sudut apa? Tak batal sembahyang, cuma batal salam. Salam tu tidak dikira, kena ulang balik assalamu alaikum. Ataupun dia berhenti sekejap tapi niatnya nak berpaling daripada salam. Assalamu malah bagi salam. Dan nanti dia nak berpaling daripada salam. Ketika itu tak boleh dia sambung alaikum. Walaupun berhenti sekejap ya. Lepas tu nak buat lagu mana? Ulang balik assalamualaikum. Maka panjang sangat. Wakun mustaqbilan. Ketika bagi salam mesti mustaqbilan lil qiblah, menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh dah bangun dah. Dia gini dah. Assalamualaikum warahmatullahi, tak boleh. Sebab bahu menghadap ke tempat lain. Tak, ketika salam mesti bahu menghadap bahu dah. Dada menghadap ke kiblat, dada bukan bahu. La taqsid bihil khabara. Kita tidak niatkan dengan salam itu al-khabar semata-mata. Al-khabar ni apa? Kita nak khabarkan. Contoh Zaid duduk. Kita jumpa Ali, kita beritahu Zaidun jalisun, Zaid duduk. Kita khabarkan sesuatu kepada si siapa tadi? Si Ali tak? Si Ali. Itu khabar semata-mata, tak boleh. Assalamualaikum. Kita nak khabarkan salam itu ke atas kamu. Sekadar nak pengkhabaran kepada dia. Tak boleh. Lepas tu nak niat apa? Kita niat tahallul. Assalamualaikum, niat nak keluar daripada solat. Ataupun assalamualaikum, niat keluar daripada solat dan juga nak pengkhabaran. Khabar. Ataupun tak niat apa-apa. Itu yang paling comel lah. Tak niat apa-apa. Sebab kalau kita niat tahallul tu keluar daripada semayang. Kalau kita niat awal sebelum kita bagi salam, semayang batal. Tak. Sebelum bagi salam, niat dah keluar daripada semayang. Tak, semayang batal. Tak, sebab semayang ni dia tak boleh kita niat keluar daripada sembahyang. Tak. Batal. Berbeza puasa. Kita niat tak nak puasa pun. Selagi mana tak makan tak batal. Niat nak keluar daripada puasa. Tapi kita tak makan, tak batal. Tapi semayang tak boleh. Ijlis. Wajlis, kena duduk. Tak boleh berdiri. Bagi salam berdiri tak boleh. Kena duduk. Assalamualaikum. Lepas habis bagi salam barulah boleh berdiri. Asmi' bihi nafsan wasmi' bihi nafsan. Kena dengar. Assalamualaikum. Jangan berbisik. Berbisik. Tak dengar apa dah. Tak boleh. Kena dengar. Kita dengar. Assalamualaikum. Dan biasanya bila kita dengar tu, orang yang sebelah tu akan dengar sikit lah apa yang kita sebut tu. Macam baca Fatihah dah. Alhamdulillah. Orang sebelah tu dia akan dengar sikit-sikit. Ada orang dia baca macam dia tu imam. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Dia buat lagu pula. Tu biasa belajar tahfiz baru masuk tahfiz dah. Tu. Ada baca lagu tu, jangan. Baca sekadar kamu dengar, jangan sampai orang lain dengar. Tak, kita pergi sembahyang berjemaah tu bukan nak dengar makmum baca, nak dengar imam baca. Baca sekadar kita dengar. Haitsulah sekira-kira tidak ada larangan. Dengan mana kalau ada bunyi bising, bunyi kipas kuat sangat ke, bunyi budak muda main motor kat luar ke, bunyi kilang ke, mesin, bunyi kilang kilang tertentu tak. Jadi bunyi bising lah. Jadi kita sebut assalamualaikum, kita tak dengar. Tapi kalau bunyi bising tu tak ada, kita dengar, dah memadai dah. Wal ashir, yang ke-10 yang tidak ada dalam nazam tu, dalam nazam tu syair lah. Cuma dalam kalau benda yang berkaitan dengan ilmu ni disebut nazam. Benda yang berkaitan dengan cinta apa bagai tu disebut syair. Untuk ta'adduban je lah. Ta'adduban. Okey, yang ke-10 yang tidak ada di dalam syair, dalam nazam ialah alla yazid au yang yunqis. Alla yazid au yunqis ma yughayyirul makna. Kita tidak tambah dan mengurangkan lafaz-lafaz yang menyebabkan mengubah makna. Tu. Makna jadi teruk langsung, lagi langsung. Wala budda yakuna bil arabiyyah in qadara alha. Nak bersih dalam bahasa Arab, assalamualaikum. Kalau tak mampu, kita terjemah dalam bahasa mana? Melayu, bahasa Inggeris ikutlah.
Dah selesai. Yang ke-17 yang terakhir ialah tartib. Tartib ni kita akan baca nanti sebab ada perbahasan sedikit lah. Ya. Okay, tartib lepas ni pembincangan niat, syarat takbiratul ihram dan seterusnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.